Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana saya janjikan dalam wall saya mengenai saya ingin membuatkan video pendek untuk kita sama-sama berkongsi tentang ilmu perkerisan. Sebenarnya saya dah buat video yang lebih berkualiti, tetapi masalah nak mengeditnya agak susah. Jadi saya buat sahaja dengan menggunakan iPhone, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan cadangan dan saranan dalam wall, dan daripada saranan-saranan itu telah saya bahagikan tajuk-tajuk video ini kepada 12 bahagian dan saya telah tulis dalam wall saya. Untuk video yang pertama ini saya akan menyentuh tentang asal usul keris. Ya, asal usul keris. Dan video yang kedua, insya-Allah kita akan melihat tentang anatomi atau juga mungkin klasifikasi keris dan seterusnya mengenai perkara-perkara lain. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, saya adalah pengkaji keris. Bukanlah kata saya paling tahu tentang keris, tetapi saya telah mengkaji tentang keris dan telah menulis buku tentang keris dan telah juga menulis makalah-makalah dalam jurnal dan membuat kajian yang agak terperinci. InsyaAllah apa-apa saranan dan pandangan sahabat-sahabat akan kita kongsikan atau kita terima cadangan dan juga pandangan. Baiklah, kita meneruskan cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh Bang Hamid dan kawan-kawan sekalian ya, yang telah memberikan cadangan. Dan antara cadangan-cadangan mereka ialah bagaimana kita nak mengetahui asal-usul keris dan apa sebenarnya asal-usul keris. Saya sebenarnya nak mengambil kesempatan ini menyebut nama-nama sahabat-sahabat kita kerana mereka lah yang dapat memberikan inspirasi. Jadi Bang Hamid Ibrahim, terima kasih. Nur Azniza, Norman Khalid, Cik Syam, Jamil Ahmad, Norminuddin, Saleh Wale, Mak Rasid, Abang Mak Rasid dan Jarul Emas dan juga Abang Ibnu Jafri. Terima kasih kerana memberikan saranan dan pandangan. Abang-abang semua, sahabat semua, kalau saya mengkaji keris, saya melihat di dalam 5 aspek. Bagaimana saya melihat asal-usul keris itu daripada 5 aspek. Aspek yang pertama, saya akan lihat dari bentuk morfologi ataupun leksikografi. Leksikografi ini ilmu perkamusan ataupun morfologi, ilmu bunyi. Kalau dari segi morfologi, kita lihat bunyi keris, 3 suku kata. Jadi 3 suku kata ini kita lihat daripada kamus-kamus Austronesia, iaitu kamus-kamus kita boleh lihat di website truffleu.com. Mengatakan bahawa perkataan ke bermaksud pakaian ataupun juga penutup kepala. Kita boleh kata semuta, tanja, itu bunyinya ke, asalnya ke. Kalau re bunyinya seperti bunyi orang bersilat, ya, berlawan, bergomol. Itu bunyi re bunyi dia. Ataupun ada juga disebutkan bunyinya alur air, bunyi alur air. Dan race di hujung tu bunyi menghiris ya. Jadi bila kita sambung keris, jadi kita dapat maknakan bahawa keris adalah satu bentuk pakaian yang mempunyai kemampuan untuk menghiris. Ini dari segi morfologi bunyi. Jadi bila kita lihat morfologi ni, bukanlah perkataan keris ni direka-reka seperti mana yang kita faham daripada ilham, tetapi sebenarnya daripada asal usul perkataan-perkataan melalui kajian leksikografi. Kedua, saya melihat daripada kajian filologi. Filologi maknanya kajian persuratan atau juga dari segi kajian kitab-kitab. Kalau dalam kitab Tabaqul Al-Kubra, Sa'id mengatakan bahawa semasa Nabi Adam turun ke bumi, Allah bekalkan baginda dengan 3 perkara. Antaranya 3 perkara, iaitu penukul, penyepit dan juga
andas. Andas. Ya, jadi 3 alat ini amat alat yang penting untuk membuat besi. Jadi Nabi Allah Adam turun di gunung, menjumpai besi di gunung, lalu beliau diilhamkan Allah Ta'ala untuk membuat pisau. Dia buat pisau daripada besi menggunakan tukul tadi, ya, dan andas tadi dan juga penyepit tadi. Dan kalau menggunakan penyepit maksudnya mungkin dibakar, dan selepas membuat pisau, baginda membuat bekas air untuk masak air, ya, macam kita buat bekas untuk masak air. Jadi daripada filologi begitu. Kedua, daripada kita lihat daripada kajian hikayat, ya, hikayat Ramayana, Mahabharata telah menceritakan tentang bagaimana keris ini telah diberikan oleh Betara Guru, ya, melalui juga Betara Kala dan sebagainya, kepada Arjuna dan juga kepada Siva. Jadi hikayat telah menceritakan, ya, dalam hikayat Kuda Panjang Semirang juga telah menceritakan tentang asal-usul keris, ya. Kalau kita lihat hikayat ini telah ada di dalam catatan lebih kurang dalam 3,000 ke 4,000 tahun dahulu, ya, sekitar tahun 900 sebelum Masihi dan sebagainya, ya. Kita seterusnya boleh lihat daripada catatan hikayat Bayan Budiman, ya, 1371 menceritakan tentang keris juga. Dan kita boleh lihat manuskrip daripada Rutyu, kita akan dapat melihat penulisan tentang adanya bukti keris, ya. Seterusnya kita melihat juga daripada arkeologi, bukti-bukti pada bentuk, ya. Kalau kajian David Saud, bentuk prototipe keris, ya, telah wujud sejak 1750 sebelum Masihi, bermakna 3,800 tahun dahulu. Bentuk ini pernah dijumpai, dipanggil Cretan dagger, dan dijumpai di Rom dan Greek, ya. Tetapi dibuat daripada besi, dibuat daripada tembaga dan sebagainya. Namun pengkaji-pengkaji sejarah telah membahagikan zaman tembaga, zaman gangsa, zaman besi ini bermula tahun 1200 sebelum Masihi. Apa yang saya nak tekankan di sini bahawa teknologi Dongson, ya, sekitar 400 hingga 500 sebelum Masihi mengatakan ia adalah teknologi gangsa. Sedangkan arkeologi di Sungai Batu telah menemui bukti-bukti teknologi besi 788 sebelum Masihi. Bermakna ada banyak lagi perkara yang belum dapat kita pastikan bila dari segi arkeologi. Dan penemuan-penemuan di Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Sukoh bermula 650 Masihi, 850 Masihi sehingga 1300 Masihi. Raffles mengatakan 1300 barulah orang alam Melayu ni menemui besi. Jadi ini sebenarnya catatan-catatan yang boleh kita kaji lagi, ya, boleh kita sanggah lagi kerana jelas bukti arkeologi orang Melayu telah ada wujud bersama teknologi ini. Kalau di Sungai Batu sekitar 1,000 tahun sebelum Masihi, bermakna 3,000 tahun dulu rangka-rangkanya telah ada. Kalau kita lihat balik kepada Tabaqatul Kubra, kita tanya pandangan-pandangan pakar-pakar, bilakah tamadun Melayu ini wujud? Ya, tamadun Melayu wujud pada saya sejak Nabi Allah Nuh lagi, ya. Kita boleh membuat kapal, ya. Kita telah tahu belayar, kita telah tahu menggunakan kayu dan sebagainya. Tapi kalau berdasarkan Tabaqatul Kubra tadi, telah ada teknologi besi sejak zaman Nabi Adam. Jadi bukan baru, ya, bukan dikatakan orang Melayu baru 1800 baru tahu tentang membuat jarum, ya. Saya rasa tidak munasabah kerana atau orang Melayu belajar daripada orang India nak buat keris, saya rasa juga tidak munasabah. Itu terlalu baru, ya. Kita mempunyai rekod-rekod lama. Dr. Farishno Newbold telah mencatatkan bahawa Campers telah mencatatkan bahawa kita telah ada teknologi ini sejak 1 Masihi paling tidak, ya.
Di Jawa mereka mengatakan bahawa ini berasal daripada Jawa. Harikno Guritno Bambang mengatakan dia bermula pada tahun 200 Masihi pada zaman Empu Ramahadi. Kita bukan menolak secara mutlak, ya. Alam Melayu ini berkembang dan juga teknologi dan juga tamadun turun naik, tapi kita harus melihat secara pragmatik dan objektif bahawa nak buat besi, nak buat keris, ya, mesti ada teknologi besi. Tanpa teknologi besi, keris tidak akan menjadi begitu sahaja, ya. Jadi tetap keris tidak boleh lari daripada teknologi besi. Itu dari segi arkeologi. Mari kita lihat juga daripada segi etnografi, ya. Etnografi, bilakah keris ini bermula dalam adat istiadat Melayu, saya membaca dalam sudut keris itu bukan sebagai senjata untuk membunuh semata-mata. Memang ia bersifat senjata, tetapi dia bukan senjata. Keris adalah pakaian kepada peradaban. Bagaimana dia masuk pakaian kepada peradaban? Kerana dia adalah sebahagian daripada kehidupan orang Melayu itu sendiri. Mungkin Al-Quran telah mencatatkan dalam surah Al-Anbiya ayat 80 mengatakan, Allah telah mengajar kepada Nabi Daud bagaimana, ya, untuk membuat pakaian daripada besi. Ya, dalam surah ini menceritakan bahawa pakaian daripada besi. Tafsiran mengatakan ia adalah pakaian dalam bentuk baju besi dan sebagainya. Tetapi saya telah merujuk pada beberapa tafsir dan juga beberapa guru-guru. Tafsiran baju besi itu tidak mutlak, ya. Boleh juga ditafsirkan kepada besi sebagai alat, ya, untuk menjaga keadilan dalam bentuk apa? Bentuk baju besi atau bentuk keris atau bentuk pedang, ya. Tidak mutlak kepada satu bentuk sahaja. Jadi bagi orang Melayu, keris itu hanyalah sebagai pakaian yang dibuat daripada besi yang hanya digunakan untuk melindungi diri, menjaga maruah diri, dan tidak akan kita hunus keris itu kepada orang luar ataupun kepada kawan-kawan atau kepada siapa saja tanpa ada tujuan tertentu. Catatan tentang menghunus, ini sebenarnya catatan-catatan barulah, di mana pada zaman Melaka, Tommy Fires, Commons, ya, dan pelbagai lagi catatan barat, ya, mengatakan orang Melayu sentiasa bersama keris. Sewajarnya mereka bersama keris waktu itu kerana mereka telah diancam oleh penjajah. Jadi pada masa itu mereka tidak akan membiarkan diri mereka ini semata-mata ditawan oleh penjajah, kerana bila dah dijajah, kerajaan atau raja-raja dah tak ada lagi nak menjaga keadilan, maka secara tidak langsung orang Melayu akan sentiasa bersama keris bagi memastikan mereka tidak dicabul kehormatan mereka. Jadi itu tidak menjadikan keris itu sebagai senjata, ya. Kerana sebelum itu memang orang Melayu sentiasa mempunyai keris sebagai pakaian. Mereka bawa keris sebagai satu alat tanda hubungan mereka dengan alam dan besi itu sendiri. Jadi dalam Quran juga mengatakan tentang besi-besi ini dibuat, ya, baju mengikut ukuran masing-masing sesuai dengan pandangan kita membuat keris. Bukan kita beli keris tepi jalan apa-apa tanpa kita tahu ukuran. Jadi sebenarnya zaman dulu orang membuat keris dengan ukuran masing-masing. Dan akhir sekali saya ingin melihat di dalam surah Al-Kahfi juga, saya tulis dalam buku saya Al-Quran dan Keris mengenai teknologi membuat keris itu memang amat hampir sama dengan teknologi yang digunakan oleh Iskandar Zulkarnain, ya, dalam membina tembok. Teknologinya persis sama, ya. Saya telah terangkan dalam buku saya Al-Quran dan Keris. Dan dalam itu juga kita mesti melihat keris sebagai alat upacara, tetapi juga alat yang boleh diguna pakai. Dalam buku saya Silat Berkeris, saya membawa mengeluarkan kaedah-kaedah 60
kaedah atau 40 cara untuk menggunakan keris sebagai alat. Jadi bukan keris itu dikatakan wah keris mesti menikam, keris mesti begini. Keris ada banyak cara. Apabila kita tahu cara memakai dan menggunakan keris, dan kita akan melihat bahawa ia mustahil digunakan semata-mata untuk menikam orang. Ada banyak lagi sebab-sebab. Kerana ini telah menyebabkan etnologi, maksudnya kajian kebudayaan, cultural history. Dan di situ juga kita akan dapat melihat bagaimana orang Melayu dulu amat menghargai keris. Dalam kajian saya mengenai keris-keris yang tidak tajam pun di hujungnya, malah menggunakan keris, kalau kita menikam itu mesti hanya hujungnya tajam, tetapi keris tidak semestinya tajam di hujung, ada yang tidak tajam, kerana ada keris atau kebanyakan keris memang bukan untuk menikam pun. Mereka gunakan keris untuk menjalani upacara-upacara ataupun sebagai alat-alat. Dan akhir sekali saya menyimpulkan bahawa asal usul keris telah lama wujud di alam Melayu. Kalau melihatkan kitab tadi, sejak zaman Nabi Adam lagi. Walaupun dulu dipanggil pisau atau bilah, dan memang sebenarnya keris itu boleh dikatakan pisau kerana dia menghiris, bukan menikam, bukan semata-mata menikam. Kedua, keris itu teknologinya telah lama, artifak sekurang-kurangnya 1750 sebelum Masihi, jadi telah lama. Bila, di mana saya menyimpulkan walaupun ditemukan di negara lain, tetapi yang paling menarik ialah warisan keris, teknologi keris, ilmu besi keris itu ada di alam Melayu. Di tempat lain dah tak ada. Tak ada dah orang buat besi keris. Beza membuat besi, pisau dan pedang dan keris sebenarnya bagi tukang-tukang akan tahu bahawa pisau tak semestinya menggunakan dua jenis besi. Tak semesti. Begitu juga pedang. Tetapi keris mesti menggunakan dua jenis besi. Kalau satu besi belum dipanggil keris. Ini catatan daripada Syahrum Yop. Itu belum dipanggil keris. Kedua, keris dibuat secara ukuran, bukan dibuat semata-mata ketuk bilah jadi boleh guna. Tidak. Keris dibuat dengan ukuran. Tanpa ukuran itu belum kita katakan sempurna sebagai keris. Dan juga catatan bahawa mengatakan apakah ia daripada Jawa, Semenanjung, Sumatera dan sebagainya, saya menyimpulkan ia daripada alam Melayu. Tidak semestinya Jawa. Jawa sebahagian daripada alam Melayu, jadi menyimpulkan ia semata-mata daripada Jawa. Jawa tidak punya teknologi besi yang seperti ada di Sungai Batu atau di Bugis. Dia mempunyai besi, tetapi catatan-catatan yang lebih relevan ialah catatan yang ada bukti arkeologi di Sungai Batu. Jadi kita tidak boleh mengatakan adakah ia semata-mata di Semenanjung. Kita baiklah simpulkan keris adalah pakaian peradaban orang-orang yang tinggal di alam Melayu. Jadi untuk video ini kita berhenti dulu, mungkin kita tambah apa-apa kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.